Apa dia? Nampak Okay, so kenapa korang perlu naik ni? So akan nak bagi korang nampak clear, betul-betul clear. Kenapa terutama pada Dayah, akan rasa korang pun AUM ni kena tahulah kenapa korang perlu betul-betul perlu naik UM dan perlu recruit daripada sekarang. Okay, so 3 soalan ni. Okay, so lebih ramai kita bantu, lebih berjaya kita nanti. Ini salah satu faktor dia lah. Okay, sebab kita tak mampu nak bantu orang dekat luar sana hanya mengharapkan kita saja. Maksudnya kita perlukan tim juga untuk bantu orang-orang dekat luar sana, sama ada dari segi untuk mendapatkan perlindungan takaful ataupun dari segi untuk menambah income. Okay, so kita ramai-ramai buat, so lebih ramai yang kita tolong, percaya satu benda, lebih ramai orang yang kita tolong, lebih berjayalah kita nanti. Okay, yang ini korang kena sematkan dalam hati. Sebab tu akan selalu cakap, kalau kita nak jumpa klien pun, kalau kita nak propose dekat kita punya prospek pun, kenapa kita tak boleh rasa, kenapa ramai orang gagal untuk share dengan prospek? Sebab dia rasa kepentingan tu adalah untuk dia, bukan kepentingan tu untuk prospek tu sendiri, klien tu sendiri. Sebab tu dia segan. Okay, sebab kalau korang sematkan dalam hati, aku share dengan kau adalah untuk engkau, untuk kepentingan kau, adalah untuk benefit kau, bukan untuk benefit aku. Aku akan dapat benefit tu, tapi macam biasalah, setiap kerja mesti ada upah, betul tak? So setiap kalau mana ada orang yang bekerja tak ada upah, doktor pun kerja dia murni kan, tapi dia dapat upah, dapat gaji, samalah. Takkanlah kita nak buat kerja charity je. Maksudnya sambil kita menolong orang, sambil kita bantu diri kita sendiri. Okay, so bila kita sematkan benda ni dalam hati, kita tak akan rasa segan nak share dengan orang. Tapi apa-apa pun korang kena dapat benefit tu dulu. Maksudnya dari segi rekrutmen, kalau korang nak rekrut orang, tapi kalau korang sendiri tak rasa the beauty dalam industri ni, macam mana korang nak share dengan orang? Korang akan rasa stuck. Sebab korang nak cerita kebaikan, kebesan dalam industri ni, kita sendiri pun stuck, sendiri pun tak tahu, sendiri pun tak nampak. So kalau kita sendiri dah berjaya, kita sendiri orang kata nampak betul-betul, kalau mungkin belum diri sendiri berjaya, tapi kita dah nampak orang sekeliling kita ni dah berjaya dan kita pun on the way ke arah tu, kita tak akan segan nak share dengan orang kenapa dia orang kena join industri ni. Okay, so benda ni kena terapkan betul-betul dalam hati. Okay, so bagaimana nak bantu kalau market dah tepu? Satu, sampai bila, tanya dengan diri sendiri sampai bila nak buat personal sale. Okay, so okay, kejap. Tunggu Tia masuk balik. Tia terpaksa keluar. Ni tak dengar suara. Hello, okay. Okay, dengar tak suara Kak? Dengar Kak. So Tia sampai mana tadi? Nombor 1. Rasanya. Baru je tadi. Baru je. Okay, so nombor 2. Okay, sampai bila kita nak buat personal sale? Tanya dengan diri kita. Korang rasa tak bila korang, contohlah macam Tia sendiri dah lama. Akak tanya dengan Tia rasa tak makin hari makin prospect list tu dah semakin kurang? Betul? Betul kan? Sebab apa? Sebab kita dah tak tahu mana.
Yes, tak macam mula-mula. Sebab mula-mula kita punya market adalah natural market. Ramai natural market kita. Dan tak semua orang boleh pergi ke stranger market. Kan? So, market kita ni dah makin lama bila kita buat personal sale, dia akan jadi makin tepu. Okay, so macam akak sendiri, kalau nak tanya dengan akak, tapi kenapa? Dia macam ni, dia ada kelebihan dia. Walaupun market kita dah tepu, tapi bila kita berjaya untuk branding diri kita, orang akan datang dekat kita. Tapi selama mana kita nak mengharapkan orang datang dekat kita? Kan? Macam akak sendiri, akak tak mengharapkan personal sale. Maksudnya personal sale akak still buat, tapi kebanyakannya itu adalah orang yang datang dekat akak. Bukan akak yang mencari. Kalau akak yang mencari, akak dah dapat rasa dah. Kat mana lagi nak cari kes ni sebenarnya. Kadang-kadang ada klien yang dah sampai 2-3 policy dah dengan kita. So macam dah agak tepu dah market tu. So kalau kita tak keluar dari zone ni, so kita akan rasa macam dah income dah susah nak naik. Faham tak? Kita akan berada di satu tempat yang sama, stagnan orang kata kan. Satu tempat yang stagnan je, tak ada perubahan dah. Sebab tu bila ejen dah lama-lama, bila dia tak naik pangkat, dia nampak dia dah semakin malas. Sebab apa dia semakin malas? Sebenarnya bukan dia malas, sebenarnya dia dah tak ada market. Market dia dah tepu dah. Mungkin nak harapkan referral, sampai orang pun tak nak refer sangat kan. Kadang-kadang ada orang yang bila kita minta referral daripada diorang pun rasa macam takut nak bagi, takut kena marah dengan kawan, takut kena marah dengan orang yang ni kan. So bukan semua orang nak bagi referral dekat kita. That's why kita kena keluar cepat-cepat. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita buat recruitment. Okay? Sebab apa? Bila kita buat recruitment, kita akan dapat besarkan kita punya networking. Okay, contoh akak tanya. Sekarang ni, kalau korang perasan, klien korang tahun berapa? Tahun kelahiran. Siapa perasan? Maksudnya umur ke Kak? Tahun berapa diorang lahir kebanyakannya? Kebanyakan sebaya lah, 91. 91, okey. Ada juga yang 30-an. Okey, Suraya? 80 dengan 70-an. 80 dengan 70-an. Okey, maksudnya ni Dayah? Sama, Dayah? Lebih kurang. Okey, so kalau korang perasan, ramai. Yang tak ramai 2-3 orang. Okey, so sebenarnya kalau korang perasan, yang sekarang ni yang tengah beria, orang kata dekat pasaran yang ambil insurans kan, yang start dah ambil insurans adalah orang yang lahir tahun 1995. Perasan tak? Perasan. Lepas tu dah mahal terus tak nak ambil. Okey, so maksudnya tahun 95. 95 adalah umur dia berapa sekarang? 20 lebih. 26 kan? Betul tak? 26. So kalau tengok yang tengah excited dalam kehidupan sekarang ni adalah tahun berapa? Mereka lah, golongan dia orang lah tahun 95 ni. Tahun 95, 94, tahun 95, 96, 97. Faham tak? Lepas tu tahun 96, 95, 94, 93. Ini adalah tahun yang mana diorang ni sekarang ni tengah excited dalam kehidupan, tengah excited untuk memulakan kehidupan dengan mencari pasangan, berkahwin, dan kebanyakannya kalau yang kahwin awal umur 25-26 biasanya below 30 tu diorang dah ada satu anak macam tu. Perasan tak? So ini adalah market-market yang sedang ada dekat pasaran sekarang ni. But kalau kita, contoh macam Suraya, umur 40, okay, so nak cari budak-budak macam ni, kadang-kadang kawan-kawan kita pun tak ramai pun. So ramai tak kawan kau yang tengah umur lingkungan macam ni? Ramai tak? Hoi, cakap lah. Aduh, Apa dia? Penat tulis tau.
tahu pun. Tak ada, tak ramai. Memang saya harapkan stranger je Kak kalau yang nak dapat muda-muda tu. Maksudnya my circle memang 30 lebih, 40 lebih, 30 lebih, 40 lebih. Kan? Sebab apa grup Kiki? Korang nampak tak grup Kiki kenapa diorang naik mencanak macam tu? Sebab diorang adalah dalam lingkungan tu sebenarnya. Diorang kalau diorang umur 30 kan diorang. Ya, umur diorang 30, so market diorang tu itulah lingkungannya. Kalau korang tengok umur 26 hingga 30 itu adalah market yang paling cantik sekarang ni. Yang nak buat bisnes, yang nak buat recruitment, itulah market yang korang kena cari. Tapi dalam umur kita, umur 40 macam ni, dah susah dah, kawan-kawan kita dah tak banyak. Melainkan kita cari daripada stranger. So apa yang kita kena buat? Sebab itulah kita kena recruit orang muda, pelapis kita. Kita kena ada pelapis-pelapis kita. Pelapis kita of course lah kita akan cari orang yang muda-muda ni untuk supaya contohlah akak recruit seorang muda, okey. Contohlah siapa dalam tim kita yang muda? Nick muda kan Tia? So contoh macam dia baru 20 berapa muda lagi kan? 94. Muda. 1994. Nampak? 25 umur dia. So maksudnya umur 1994 27. So nampak tak 25 hingga 30 ni sebenarnya orang yang cantik dah kalau kita recruit. Sebab apa? Bila kita recruit dia akan recruit, dia akan market dia adalah lingkungan umur dia aja. Faham tak? So bila kita rekrut dia, kita dah boleh harapkan dia untuk cari orang-orang muda. Dan dia pun akan rekrut orang yang muda sikit daripada dia. So yang itu pun akan akan cari orang-orang yang sebaya. Contoh macam Umi umur 24. So dia cari, nanti bila kita suruh dia cari agent, dia akan cari yang umur-umur dia. So bila dia cari umur-umur macam dia, kita dapatlah budak-budak muda dalam industri yang boleh masa tu, contoh macam Umi kan, Nick pun Nick 24. So golongan macam ni diorang boleh bawa bisnes pada kita tau. Bisnes yang mana market-market yang usia diorang yang memang tengah mencari insurans, yang baru start kerja, yang baru nak start kahwin, baru nak ada anak. So orang-orang macam ni yang kita nak cari, yang kita nak recruit supaya pelapis kita adalah golongan-golongan muda. So kalau kita tak start sekarang, bila lagi kita nak start? Sebab tu korang kena betul-betul sematkan dalam kepala tu, korang kena recruit, kena jadi UM walau apa pun dugaan dan cabaran dia. Tak ada masa dah nak tunggu. Okay? So GM. Diorang ni ada kat mana GM? Siapa? Diorang ni, kita kena carilah maksudnya. Tu boleh jumpa Nick tu, mana jumpa kau jumpa si Nick tu? Klien dekat IG. Kita kena masuk dekat mana? Jangan dekat Facebook. Facebook boleh, tak ada masalah. Cuma Facebook tu adalah orang-orang tua punya market. Okay, so sebenarnya kalau korang perasan dekat Facebook ramai orang tua. Kalau dekat IG, orang muda. So pergilah cari dekat IG. Janganlah keep cari dekat Facebook. Susah nak jumpa dah orang muda dekat Facebook tu. Orang muda ni dia tak layan Facebook. Dia layan IG je. Main Twitter. Tak IG, Twitter, TikTok. Tu semua tempat orang muda. Okay, jangan dekat, akak tengok ramai yang fokus sekarang ni memang korang ramai yang fokus Facebook. Tak menjadi masalah untuk fokus dekat Facebook. Tapi kalau korang nak cari golongan yang muda, pergilah cari dekat tempat yang sesuai untuk cari orang muda. Okay, so nampak tak dekat sini dia punya networking macam mana? Bila kita ramaikan kita punya agent, okay, so maksudnya agent A akan cari B, B akan cari C, C akan cari D. Kalau kita seorang-seorang je duduk kat situ, market kita tak akan ke mana-mana, tak akan meluas pun. Situ adalah kita, kedudukan kita. Okay, mana Dayah ni dah keluar pula ke? Okay, so untuk korang, memang korang macam Su pun sudah kena start dah buat recruitment daripada IG juga. Okay, so apa yang akak boleh share,
apa tu, sekejap Okay, so semalam akak ada, nak akak hantar dekat korang dekat apa tu, dekat ni, dekat message. Sekejap korang tengok itu akak buat survey untuk recruitment. Sekejap. Okey, dapat tak? Dapat. Okay, so korang tengok tu, itu adalah survey yang akak buat untuk recruitment. So korang boleh buat macam ni. Akak plan, ini plan akak. So kita buat dulu dalam sebab ni awal bulan lagi. So kita buat benda ni dulu untuk recruitment. Korang bagilah dekat siapa-siapa pun. Contohlah macam korang messenger ke, buat macam apa tu, apa-apa je lah. So siapa yang berminat untuk apa tu, untuk join ni, untuk join untuk dengar pasal kerjaya perunding takaful ni. So kita akan buat satu apa tu, kita buatlah T-Boss, faham tak? Kalau boleh untuk hari ni dengan esok korang buat. So bawa dia orang masuk untuk hari Sabtu ni. Okay, so kat situ ada tak pertanyaan? Kak, link ni kita share, maksudnya baru nak tanya. copy benda ni, lepas tu kita share dekat dalam messenger, masuk akak macam tu. Lepas tu kalau IG, kita DM orang tu Lah. Kita tak pernah lah guna IG. Itulah dia orang tua kan. Kena ni lah, kena apa tu, kena explore lah sikit. Kalau DM tak lagi tak, maksudnya itulah, so somehow macam tertutup sangat, terlampau private sangat lah IG ni. Tak tahu orang tu punya ni. Macam ramai, saya punya business account dekat IG tu, saya memang public. So orang tak perlu request, orang follow sahaja. Okay. Account. So Kak Jajang. Ya. Okay, semua ni Kak Su. tak apa. Lepas tu macam mana? Apa? Ya, form ni pergi kat Kak Jajang punya Gmail lah kan? Nanti Anis akan checkkan. Kita nak tahu siapa anda siapa? Kejap, yang tu akak nak kena Tambah- macam mana? Kita tambah lagi satu soalan kan? Siapa yang invite ke macam tu kot? Kan, okey, tak apa, nanti akak tanya. Sebenarnya akak pun tak sure apa ni, dia akan pergi dekat, setahu akak dia akan pergi ke email JC ni. So kita tambah betul. satu soalan lagi. Saya cuba isi. Macam mana? Aku pun dah confused. Saya cuba isi, lepas tu send, tengok dia gimana. Dia pergi JC. Semalam dah ada dah akak buat. Akak dah buat, dia memang pergi dekat JC. Akak pun tak boleh check. Yang boleh check Anis. Sebabnya sebab dia tak boleh check dengan handphone, dia kena check dengan laptop. So Dekat Google Form. Google Form kan. Okay, so sekarang ni apa yang kita boleh buat, kita tambah satu lagi lah kot kan. Siapa yang invite. Siapa yang jemput ke program ni ke kan. Lepas tu kita kena cakap siap-siap dekat prospek tu lah, letak nama kita. Kan. Betul lah. Boleh. So nanti akak suruh ni edit. Kejap. Tak boleh ke benda ni buat untuk ni untuk personal lah? Customize. Kak customize. Maksudnya daripada setiap sikit. Setiap orang Kena dapat create form yang sendiri memang lah. daripada dia.
Sebab benda ni kena create sendiri lah Kak rasa kan, kalau nak customize untuk email kita kan. Betul tak? Oh, so nanti Sebab- kita yang So nanti kita susun sendiri lah. Kan? Tak payah ni spending nak tengok siapa punya. Lagi senang. Akak rasa kalau ni korang refer Anis, sebab benda ni Anis akan suruh Anis yang buat. So akak rasa lagi senang kalau korang buat daripada email korang sendiri. So maksudnya bila masuk terus masuk kat email, lagi senang macam tu kot. Okay, so akak rasa benda ni kita boleh buat macam indirectly. Ada orang yang macam kita boleh one to one dengan kita punya prospek, tak ada masalah pun kalau kita boleh terus recruit. Tapi benda ni kita nak buat sebab kita nak ni kepada stranger. So bila kita nak hantar kepada stranger melalui DM Facebook ke IG ke, so kita kenalah buat survey macam ni. Tak payah cakap panjang-panjang pun. Orang pun kadang-kadang bila kita cakap panjang pun orang tak nak dengar juga kan, sebab dia pun bukan dikenal kita sangat. So kita buat daripada survey ni je. So siapa yang berminat nak join seminar Kejaya, so kita akan buat satu session untuk diorang je. Faham tak? Okey, jap. Cara dia kita share link ni, lepas tu kita cakap satu ni ada event seminar Kejaya bla 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 tu. Faham. So kita bagi link dia nantilah, betul tak? Link apa? Macam tu je. Link apa? Tak Link faham. untuk seminar tu lah Sabtu tu. Kan kita mula kita share link form ni. Okey, so closing dia kita cakap Sabtu ni ada seminar Kejaya tu. Betul? Betul. Macam tu Dia end dia apa seminar yang GM kata Sabtu tu kan? Yang untuk minggu ni. Yang Shine punya Yang Shine punya ada minggu ni. Tapi kita boleh juga buat yang kejap akan nak try sekejap. Akan tengah buat try satu benda. Kita buat tibos kita je kan? Itulah sekejap. Sekejap. Berak lagi Tia. ya. Tia dengar tak ada? Apa tu? Tia Daya dengar tak ada? Ya, dengar. Ya. Dengar. Kita boleh dah Apa tu? link ni Tak dekat dengar WhatsApp, dekat kita boleh letakkan Boleh? link Link ni boleh? dekat IG story. Tapi kenapa? Tak apa. Kira kopi lah kan? Okay, so sekejap Kita letak dekat link macam tu. Korang, akak rasa sekarang ni kalau untuk cepat, sebab sekarang ni kita nak cari prospek cepat, kalau mana yang boleh buat untuk email masing-masing, buat email masing-masing. Sekejap akak cakap dengan Anis sekejap lah. Akak nak suruh Anis tambah soalan tu. Sebab supaya kalau kalau takut korang ni kalau suruh buat sendiri kejap lagi korang tak buat. So akak tambah ayat dekat situ siapa yang bawa tu, siapa yang recommend tu. Okay, lepas tu korang boleh, sebab akak tengok boleh masuk dekat Facebook juga. Masuk dekat ni link je, tu. bukan DM, masuk dekat link tu, feel free to share to isikan, boleh tak tolong isikan form survey ni. Kita boleh buat macam tu. Tapi jangan buat sekarang. Sebab akak belum share lagi dengan UM, kan UM korang meroyan. Okay, so biar dulu. Nanti akak share, lepas meeting ni akak akan share dengan UM. Okay, so lepas tu akak akan bagi green light baru korang share. Okay? Baik. Tunggu akak bagi satu lagi link yang ada pertambahan soalan tu. Sekejap akak cakap dengan Anis. Elok GM buat macam tu lah. Senang lah Tunggu macam dia tu. balik KL lagi baru buat. Nanti kan orang tak buat. Sekejap Anis, tolong edit yang Alright. survey semalam tu.
apa tu, sebab saya nak bagi dekat UM dengan AUM ni, so tambah satu ayat lagi. Siapa yang binalah ayat yang sesuai sikit. Siapa yang introduce, siapa yang sharing ni, macam mana supaya orang tu boleh isi nama contohlah macam Tia. So dia letak nama Tia, so daripada email tu kita tahu siapa yang bawa dia. Okay, so Akak akan share benda tu nanti dengan korang, dengan AUM juga, dengan UM juga. Okay, lepas tu baru kita promote. So nanti kalau tak done, kita akan buat sendiri. Kalau tak done hari Sabtu ni, means kita kena buat JC punya sendiri, T-Boss lah. Okay, boleh? Boleh. Bisa aja. Okay, so ini adalah grow coaching. Okay, sebab akak tahu korang masing-masing ada yang ambil inisiatif untuk coaching agent sendiri, kan? Betul tak? So macam Tia, akak nampak semua korang semua ada coaching agent korang sendiri, betul tak? Okay, so ini so kadang-kadang akak takut korang macam apa? Macam tak tahu nak cakap apa, sebab maybe korang pun tak biasa lagi dengan coaching. So bila nak coaching tu kadang-kadang korang tak tahu nak guna apa benda, nak guna method apa untuk coaching tu. Okay, so korang boleh guna benda ni, okay, sebagai panduan macam mana cara kita nak coaching. So grow coaching ni biasanya memang leader-leader akan gunalah. Okay, so dia ada 4 segmen dia tu: goal, reality, option dengan will. Okay, so apa yang korang faham daripada sini? Contoh Macam mana nak tanya dia orang? Contoh macam goal tu, apa yang Tia faham dengan goal? What do we want to achieve by the end of this apa yang ejen nak lah dalam takaful ni. Lepas tu kita susun, dia bagi tahu kita susun macam mana nak capai goal dia tu. Yes, ingat goal tu mesti adalah goal ejen tu sendiri, bukan goal kita. Okay, apa yang dia sendiri nak buat, bukan kita yang nak dia buat. Sebab goal tu kalau kita yang letak, dia takkan buat. Okay, sebab benda tu adalah goal kita. So goal ni setiap kali korang coaching agent korang, leader akan coaching, tapi kalau korang coaching sendiri, korang guna guideline ni. Maksudnya apa goal dia? So maksudnya contohlah macam Suraya coaching Umi. Okay, kita nak you all selari dengan UM juga, dengan GM juga. Okay, maksudnya kena tahu. Okay, contoh Umi this month Umi nak apa? Umi nak buat berapa? Okay, so tanya dengan dia apa yang dia nak buat. So bila kita tahu apa yang dia nak buat, masa tu baru kita plan untuk dia. Okay, so apa yang dia nak achieve by end of this meeting. Maksudnya apa yang dia meeting dengan kita, apa yang dia nak capai. Masa dalam meeting tu apa dia nak capai. Contoh dia kata, Kak Su saya nak buat bulan ni 10,000. So tugas Su adalah untuk guide dia buat 10,000 tu. Okay, so bila kita dah tahu goal dia tu, kita kena tahu apa reality dia. Okay, so contohlah dia kata, Kak Su saya rasa saya nak buat 30,000 lah this month. Okay, tak ada masalah nak buat 30,000, tapi reality dia apa? Okay, berapa ANC dia setakat ni? Okay, so maksudnya kita kena kirakan untuk dia, kalau dia nak buat 30,000 ANC tu berapa case yang dia kena cari, berapa size case yang dia punya market, dari segi market dia berapa average case size dia. Benda ni untuk bagi kesedaran dekat dia sebenarnya apa-apa sahaja goal ni kita kena tahu reality dia dekat mana. Contohlah dia tak pernah buat lagi 30,000. Contohlah dia nak buat 30,000 tapi 10,000 pun tak pernah capai lagi. So bagi dia sedarlah yang dia nak buat 30,000 tak ada masalah, tapi bagilah capai 10,000 tu dulu. Okay, so lebih kepada orang kata goal kita ni realistik. Okay, so dekat situ faham tak? Faham je. Faham. Mana Suraya? Diam je.
Faham. Saya cakap ni tadi saya pun cakap. Akak tak dengar suara Su. Okay. Kena marah So, kena besar. sebab tak nampak muka kan. Okay, so option tu. Option apa yang nak pakai? So maksudnya idea apa yang kita nak bagi dekat dia untuk dia capai goal dia tu. Okay, sebab bila kita dengan agent ni sometimes dia jangan dia, kadang-kadang kita pun tak faham, kita pun kadang-kadang lost. Apa kita nak capai goal kita tu, macam mana kita nak capai? Contohlah macam Kak cakap tadi. Okay, kita kena sebagai leader, kita kena selalu bagi method dekat kita punya agent. Kita tak boleh minta je. Mana case, tapi kita tak share dengan dia macam mana nak cari nak cari case tu dekat mana. Contohlah macam dia kata dia nak buat 10,000 ANC. So kita kena ajar dia dekat mana, kita kena bagi dia idea kat mana dia nak capai ANC tadi tu. Contoh macam tadi akak cakap, okay akak nak korang buat recruitment. Okay, so sekarang ni akak bagi idea, gunakan survey form ni untuk korang cari prospek korang, prospek agent korang. So kat situ kita come up dengan idea. Bila kita dah come out dengan idea tu, at least dia nampak, oh okay, ini cara untuk aku dapatkan prospek, ini cara untuk aku dapatkan klien. So dia ada idea dekat situ, dia akan buat. So senang bila kita dah suruh dia, dan bila dia cakap dia tak ada hasil, kita balik semula kepada idea kita tadi, apa dia buat ke tak apa yang kita suruh dia buat. Maksudnya balik kepada reporting. Apa yang aku suruh kau buat, okay, kau report dekat aku, kau buat ke tak yang sebenarnya? Faham tak? So bila dia tak buat apa yang kita suruh, that's why lah dia tak ada hasil. Kita tak nampak hasil dekat situ. Tapi kalau dah dia buat, tapi kita tak nampak hasil, kita kena ada postmortem. Kenapa idea kita tu bila dia buat tak dapat result? So bila tak dapat result, kita buat postmortem kenapa? Bila dah buat postmortem kenapa? Kalau rasa memang tak boleh pergi, so kita tukar dia punya method pula. Okay, tak boleh guna method yang sama untuk dapatkan result yang berbeza. Ya. GM, macam yang contohlah bulan lepas kita dah coaching dia, dah bagi method semua. So kalau bulan 7 ni dalam masa sebulan tak nampak apa, coaching balik. Tengok balik postmortem tu lah, buat lagi one to one. Yeah. Tapi sekarang ni Tia kena tahu, contohlah Tia dah coaching dia kan. Okay, so bila kita dah coaching agent, okay, kita dah suruh dia buat ini itu tu. So tanya dengan dia kena reporting dekat kita, dia buat ke tak. Sometimes kenapa dia orang tak ada result, sebab dia orang tak buat je pun. Contoh paling simple lah kat nampak agent ni. Kita suruh dia buat name list contoh. Okay, kena ada name list, at least 50 name list. Okay, lepas tu nak close, bila kita kena buat prospecting 10 orang setiap hari, contoh 10 orang tu akan dapatlah 3 nama yang berminat, yang okey nak dengar kita punya presentation, but satu je yang akan close. Tapi seminggu tu hari tu tak ada pun. Jangan kata hari tu, seminggu pun tak ada 10 nama tu yang diorang approach. Memanglah tak ada result. Sebab tu kita nak diorang kena reporting dekat kita apa benda yang diorang buat supaya kita tahu kenapa dia tak ada result. Kalau dia dah buat, contohlah okey, dia dah buat, saya dah buat dah Kak Kak Tia, yang Kak Tia suruh tu, okey bagi, tunjuk nama, tunjuk apa, tunjuk ni. Sebab tu kalau dengan ejen baru, suruh dia screenshot. Akak punya style, akak suruh dia orang screenshot. Okay, screenshot kalau ejen-ejen baru ni, sebab sometimes dia orang bila dia orang propose dekat ejen, dekat client, dekat prospek, sometimes dia orang tak ada closing. Perasan tak? Atau korang pun sendiri buat benda yang sama. Kita propose dekat orang, okay, kita just approach, kita just present, kita tak ada closing. Tahu tak closing tu macam mana? Tahu tak maksud akak bila akak cakap pasal closing? Penutup ke apa Kak? Bukan penutup. Maksudnya korang tak ada ayat untuk korang close dia.
Faham tak? Ayat untuk close prospek kita tak ada. Itu selalu ejen baru buat. Dia just share, dia just approach, dia dah buat presentation tapi dia tak ada buat untuk closing. Maksudnya dia tak close, dia tak tanya. Contoh, okey boleh tak kita proceed sekarang? Dia tak ada ayat tu. Faham tak? So bila kita tak ada ayat untuk closing, macam mana kita nak closing? Sebab tu kita kena tahu dekat mana dia punya kepincangan dia tu. Maksudnya dekat mana dia punya yang tak betul dia tu. Sebab tu kita suruh dia screenshot. Kalau ayat closing Ayat akak simple je. Akak memang terus direct to the point je. Memang akak cakap okey tak dengan I punya dengan akak punya quotation tu ada nak ubah kat mana-mana, ada nak ni. Kalau dia cakap okey, akak terus okey boleh tak proceed. Akak akan terus cakap je. Kalau dia kata kalau dia tak boleh nak proceed, dan akak akan tanya boleh tak share dengan akak kalau dah rasa quotation akak bagi tu okey, tak ada halangan, tak ada apa, boleh tak boleh tak share dengan akak kenapa tak nak proceed sekarang. Akak memang direct je tanya. Selalunya kita tak perlu pun nak kona-kona, sebab kita nak akan result je terus. So kalau dia cari masalah dia lah. Ya, kita tanya masalah dia. Sometimes kak saya bukan tak nak, bulan ni saya rasa tight lah kak, maybe 2-3 bulan lagi boleh. So dia 3 bulan lagi saya okey. So dia 3 bulan tak apalah, at least kita dah tahu jawapan dia. So kita letaklah dia dekat tempat nanti untuk kita follow up balik 2-3 bulan tu. That's why kita punya akak ajar buku name list. Kenapa mesti ada yang feedback punya area tu, sebab kita nak masa bila kita nak follow up dia semula. Faham tak? So kadang-kadang ada orang yang memang macam tu. Dia kata kak bulan ni, bulan depan saya rasa start, boleh tak saya nak start bulan Oktober. So tulis tu follow up bulan Oktober. So at least kita nampak dah ejen kita, okey dia ni ada closing dia. Cuma dia tak jumpa lagi prospek yang betul-betul nak on masa tu. Faham tak? So korang kena tahulah dekat mana. Sebab tu akak, kalau akak dengan ejen baru, memang akak akan suruh dia screenshot. Sebab akak rasa bila benda ni pun akak baru je dapat juga. Benda ni kita kadang-kadang kita belajar by stage by stage lah. Bukanlah orang kata terus pandai ke apa ke. Kadang-kadang daripada experience kan. So daripada situ korang dah tahu. Kadang-kadang daripada korang dapat idea bila orang share, so terus dapat idea macam tu. So sekarang apa yang akak buat, akak akan suruh diorang screenshot. Tahu tak? Screenshot ni daripada situ kita boleh tahu diorang sebenarnya ada aktiviti ke tak ada aktiviti. Tahu tak sebab apa? Akak boleh trace. Sebab kalau dia cakap contoh ada ejen yang cakap, kak saya dah buat dah kak. Akak tanya dengan dia berapa orang kau propose minggu lepas. Lepas pada akak coaching kau, selepas daripada tu berapa orang. So berapa orang, kadang-kadang dia cakap ada tak 7 orang. Okey sekarang ni akak nak kau screenshot 7 tu tunjuk dekat akak. Bukan apa, akak just nak, akak tak nak, akak bukan nak stresskan kau, tapi akak nak sekarang ni bila kau screenshot, akak nak tengok kat mana kekurangan kau dari segi kau propose prospect ni. Maybe dari segi handling objection. So tengok cara dia present, cara dia apa, tengok cara dia propose apa semua. Kadang-kadang kita tak nampak bila dia sometimes bila dia present tu tak clear. Kadang-kadang orang tu punya persoalan dia tak jawab. Sometimes dia cuma share quotation je. Padahal kita dah cakap dah dengan dia. Share quotation, share lagi contoh-contoh claim, itu adalah testimoni kita. Kalau kita tak share contoh claim, mana orang nak percaya, betul tak? So kena share lah contoh-contoh claim yang ada dan contoh-contoh kisah benar yang berlaku dalam kehidupan harian kita. Daripada mana? Paper cutting. Benda ni kalau tak buat memang susah nak close case. Kenapa akak selalu senang close case? Sebab benda ni lah yang akak buat. Apa yang akak buat akak share. Tapi ejen nak ikut atau tak depends. Sebab tu kadang-kadang kita susah nak close case sebab kita hanya share pada diorang adalah benefit. Maksudnya quotation benefit. Kita tak buka mata diorang
dari segi apa benda yang berlaku dalam masyarakat harian hari ni. Contohlah Passion. hibah. Contoh kalau korang propose hibah, apa benda yang berlaku sebenarnya dekat dalam Kisah masyarakat ni, perebutan harta apa semua. Kisah benar kan tu, benda yang realiti yang berlaku dekat masyarakat yang kita boleh dapat dekat dalam paper cutting. Tak share dengan prospek. Mana prospek nak nampak benda tu, tak boleh nak buka mata. Cuba kalau kita cerita dan kita tunjuk bukti. Okey, nampak tak ni? Nampak tak kalau kesan daripada kita tak buat hibah? Nampak tak benda ni akan berlaku, perebutan harta, pusaka apa semua. So dia nampak, oh kat sini rupanya aku tak buat. Ejen tu akan nampak, oh kat sini rupanya aku tak buat. Okey, kau dah share ni. Kenapa kau tak share contoh claim? Akak dah share dah contoh claim dekat grup. Kenapa korang tak guna? Faham tak? So nampak. Kita dah nampak dia punya kekurangan tu sebenarnya dekat mana sebenarnya yang dia orang tak boleh close case ni. Sampai benda tu pun kita sendiri buat. So bila kita buat dekat ejen, kita akan nampak, oh benda ni sebenarnya aku sendiri pun tak buat. So aku kena buat. Faham tak? So bila dia dah buat semua tu, sometimes dia share benda-benda tu semua dah complete dah. Tapi ayat closing tak ada. Macam mana nak close? Tak boleh close lah sebab ayat closing untuk closing tu tak ada. Okay, so benda ni pun kita kena. Okay, so sometimes memanglah leader akan buat benda-benda macam ni. Tapi sebenarnya kalau korang faham, ada ejen yang dia tak terbuka nak cerita dengan leader. But dia terbuka nak cerita dengan introducer dia. Sebab introducer dia masih lagi seorang ejen yang sama dengan dia. So dia rasa macam, oh mungkin introducer dia akan lebih memahami. Kalau cerita dengan GM, cerita dengan UM, diorang ni kadang-kadang diorang ada rasa gap antara ejen, lagi-lagi rookie rookie ejen dengan GM. Contoh, macam guru akak tak ada UM, tim akak, DJ akak, so tak ada UM. So diorang ada direct dengan GM. Sometimes berapa ramai ejen baru yang dia rasa ada gap dengan GM. Walaupun kadang-kadang bila kita cakap dengan dia, kita tak wujudkan gap tu pun. Tapi diorang sendiri yang rasa. Benda ni kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol. That's why bila korang coaching ejen korang, selamilah hati diorang sebab diorang akan lebih terbuka dengan introducer compare dengan leader sendiri. Okay? Okay, so will tu what can we commit to? Okay, so tanya dengan dia. Bila kita dah bagi dia option, dia boleh commit tak dengan cadangan kita tu? Bila nak buat? Maksudnya, okay, terus buat. Okay, kalau dia kata, okay, tak apa Kak, saya terus buat ni. Okay, so bila dah buat apa semua, suruh dia report dekat kita. Sebab itulah tujuan dia penting untuk kita buat reporting tu. Sebab bila kita tak buat reporting, kita tak ada rasa pressure. Okay, Su, cuba Su share berapa hari ni Su memang terpaksa reporting dengan akak. Apa Su rasa? Rasa macam kalau tak buat apa-apa nanti kan mampu GM tanya. Takut ke Kan? Ada perasaan aku pressure. cakap dengan GM semalam kan. Rasa pressure lah. Mak dah cakap kan dengan GM semalam nak buat macam ni. Kang esok macam nak jawab ni. Nampak tak? Sebab tu kena buat reporting. Akak dah suruh, okay, sebelum ni akak just tanya je. Okay, Dayah belum sampai next coaching. So dia belum tahu lagi yang kena coaching untuk everyday coaching ni. Okay, so maksudnya everyday coaching, everyday reporting. So maksudnya bila kita suruh ejen tu report dekat kita, dia kena report dekat kita, dia akan rasa satu perasaan pressure. Pressure kalau dia tak buat kerja. Pressure ke arah yang bagus. Kita kena remind dia, okay, you reporting dekat I, kita nak santai-santai je. Bukan nak pressure you. Tapi sedikit pressure tu kena ada untuk kita push diri kita untuk bekerja. Kan akak cakap jangan main-main. Ini bukan masa untuk main-main. Ini adalah untuk kita berpenat-penat dulu. Okay? Once you dah naik pangkat, you nak main-main, okay, tak apa. You dah naik GM, you nak main-main sikit, tak apa. Sekarang you masih di dalam level agent. You bukan, orang kata kalau kita berniaga pun bukan masih bekerja dengan orang. Bukannya founder lagi. Belum ada company sendiri pun lagi. So macam mana nak kerja santai-santai? Tak boleh lah nak kerja santai-santai. Okay? So
bila kena reporting ni kita cakap dengan dia, kita nak reporting, dia reporting kat kita ni santai-santai je, bukannya apa, tapi at least bila dia tahu dia kena report dekat kita, dalam kepala dia ada satu benda yang dia kena, ush, besok nak cakap apa ni dengan Kak Tia ni, semalam aku dah janji dah nak buat benda ni, tapi kalau aku tak buat nanti kan apa aku nak report dengan dia besok. So dia paksa diri dia untuk bekerja. Bila dia paksa diri dia untuk bekerja, dia start lah akan rasa okay. Bila dia bekerja dan dia akan dapatlah momentum untuk bekerja tu. So dia akan jadilah pekerjaan dalam takaful ni sebagai satu habit dia. Dia dah boleh tukar dah attitude dia, habit dia dah boleh slowly tukar. Itu yang kita nak sebenarnya. Mula-mula kita tak naklah nampak keras sangat. So kita tak payahlah nak suruh dia reporting kita hari-hari. Tapi bila kita nampak progress dia adalah slow, okay, so salah satu cara dia adalah dengan reporting hari-hari macam ni. Itu kalau macam akak letak macam Tia tak tahu. So tim akak letak dua tim A, tim B. Tim B adalah ejen-ejen, bukan kita letak dia sebagai ejen part time atau ejen full time. Okay, tapi kita sendiri letak dia, tengok cara dia komit dengan kita dari segi dia boleh tak komit, kalau kita tanya dengan dia boleh respon cepat dengan kita. Kalau dia part time pun, tapi kalau dia jenis boleh respon kita cepat, ni attitude dia adalah attitude full time. So bila dia attitude full time ni, korang kena letak dia dekat tim A. Tim A adalah tim yang boleh bagi effort seperti effort full time. Okay, dan tak semestinya dia adalah full time agent. Okay, maksudnya dia okay je kalau nak ni. So, tim A adalah reporting dia hari-hari. Tim B, reporting dia mesti at least, contoh kalau macam akak akan buat setiap Rabu Jumaat, akak akan suruh tim B reporting dekat akak. Okay, so maksudnya dia akan report dekat kita apa benda. Okay, reporting apa benda ni. So, maksudnya dia kena buat reporting semalam dia buat apa, semalam dia jumpa siapa, semalam apa benda objection yang dia lalui. So dari situ kita ajar dia macam mana dia nak counter objection apa semua tu, bagi dia idea lah. Dan hari tu apa dia nak buat. Okay, contoh macam Su cakap, call akak pukul 10 pagi. Okay, Kak Jaja, semalam saya punya aktiviti ni. Okay, hari ni saya punya plan, saya nak buat ni. Okay, so besok akak akan tanya dengan dia. Su, semalam macam mana? Su punya yang klien yang semalam kata petang semalam nak appointment tu, apa dia punya ni? So hari ni belum cerita lagi yang semalam tu kan? So maksudnya, okay, semalam Su cakap nak jumpa CA ni, apa respon CA? Kita santai-santai je. Okay, macam mana macam apa yang akak boleh bantu untuk Su close CA ni? So maksudnya sesi soal jawab untuk dia. Tanya dengan kita macam mana dia nak counter, macam mana ada idea daripada kita. So sometimes dia orang pun tak ada idea macam mana dia orang nak handle objection ni. So dia perlukan bantuan kita. Okay, so hari-hari buat benda yang sama untuk jadikan benda ni satu habit kepada dia untuk buat reporting kepada dia punya introducer dan dia punya leader. Okay, ini yang kita akan cuba buat dalam tim kita. Okay, so ini pun akak belajar daripada orang lain dan daripada leader lain juga yang mana orang kata result dah ada. Okay, so dia buat benda yang sama, so dia buat benda ni ada result dan akak cuba untuk copy dan share pada korang. Okay, so kat sini ada soalan? Tak ada Ada Kak Padu. Rumah kau? Kejap. Anak PDPR ni sat.
Kejap nak email anak ni kejap. PDPR tak habis. Okay, so apa yang akak akan buat lepas ni, yang ni kita nak aktif, so akak dengar cadangan dari cadangan daripada Tia, minta kita aktifkan balik grup AUM kita yang WG punya. Okay, so Dayah akan masukkan. Dayah ada ke kat grup tu? Ada kot grup AUM WG. Okay, so Ada. Ini je ada. Tak ada Okay, so kita akan aktifkan balik grup AUMWG tu. Okay, lepas tu kita cuba untuk tak sharing. ada. Zayah tak ada. Ini ada. Nanti akan masukkan Dayah. Okay, so kita akan sharing konten kita untuk masing-masing ambil tugasan untuk buat sharing setiap Khamis dengan Jumaat. Kakak tak tahu tim Tia, daripada tim Tia hari apa yang you all untuk buat rekrutmen, yang you all plan dengan UM untuk buat rekrutmen. Tapi untuk tim akak ajar diorang daripada Isnin sampai Rabu adalah masa untuk buat personal sale. Khamis Jumaat adalah masa untuk buat rekrutmen. Means Khamis Jumaat tu fikir untuk rekrutmen je, posting ke apa ke untuk rekrutmen sahaja. Okay. Tapi kalau ada orang nak ambil plan, layanlah, janganlah tak layan pula kan. Okay, so setiap minggu pertama hingga minggu ketiga setiap bulan. So minggu keempat kita fokus on personal sales sahaja, no more recruitment. Tapi kalau ada orang nak jadi agent, tolonglah ambil, jangan tak layan pula. Okay, so kita macam mana akan nak minta pendapat macam mana cara nak buat sharing content ni. Okay, Tia follow jadual Macam hari tu Kak. Macam kalau kita ada apa? Kalau kita ada apa yang kita post tu, kita boleh copy paste dan share lah kan? So sebab kalau nak harapkan orang, maksudnya kalau nak harapkan leader je buat benda tu, kita tak asah. Macam korang tak asah pun fikiran korang asyik, nanti dia akan asyik copy paste dia, tak berkembang otak tu sebab tak paksa dia untuk bekerja untuk rekrutmen ni. So masing-masing, lagi satu, korang sebenarnya kalau bila kita leader ni minta untuk buat something, korang buat tu kadang-kadang kita orang nampak wow, idea korang tu sebenarnya kita orang pun tak ada. Faham tak? That's why kadang-kadang perlukan, sebab tu kita perlukan idea daripada ejen-ejen juga untuk sharing ke apa ke. Sebab kalau samalah, kalau kita orang ni dah biasa sangat buat ni, dah tepu juga sebenarnya otak tu nak buat recruitment punya content. Okay, so kita buat sama-sama. Macam mana cara kita nak membahagikan jadual tu untuk content? Maksudnya kita rotate lah Khamis Jumaat tu rotate agent. Kita akan buat setiap, maksudnya sebulan kita akan buat untuk rekrutmen yang wajib adalah 6 kali. Ini yang wajib, yang tak wajib tu pulanglah pada korang nak buat. Okay, maksudnya rekrutmen yang wajib punya konten yang wajib untuk rekrutmen adalah 6 kali lah, sebab 3 minggu. Setiap minggu hari Khamis dan Jumaat kecuali minggu keempat. Okay. So, macam mana cara kita nak, so perlukan idea daripada korang supaya bila idea tu datang daripada korang ni tak adalah nak ni kan, sebab masing-masing punya idea lah bila nak macam mana cara kita nak share content tu. Semua orang kena bekerjasama untuk buat. Tak tahu masuk akal idea macam mana tak faham. So contoh idea content contohlah macam okay, kita start dengan minggu ni
hari Khamis, Jumaat. Hari ni Khamis dengan Jumaat kan. Contohlah minggu ni Su buat. So minggu depan Tia buat. Ataupun minggu lagi satu Dayah buat. Macam tu. So orang yang ayat posting lah Apa? Apa ayat Dayah? posting lah. Ayat posting dan ayat posting Konten untuk posting lah. yes. Okay. So maksudnya bila kita buat kita buat posting tu, kita semua orang boleh guna benda yang sama. Macam sekarang yang akak buat kan, so kita orang dah lama buat, so I rasa I-team baru bermula yang GM yang leader share content dengan agent. Ada kan? Dia ada Ariza baru buat kan? Ada. So kita dah buat benda tu untuk personal sale. So maksudnya personal sale ni kita buat, kita hantar dekat semua agent. So dia bukan apa tahu. Bila kita hantar dengan semua agent, sebab apa akak suruh hantar dekat semua agent? Kenapa kata nak buat dekat group je? Lebih senang kan kalau leader hantar dekat group compare dengan hantar dekat setiap orang. So rasa kenapa? Individual kot. Diorang macam tak layan. Macam dia scroll je sampai ke bawah kan. So bila kita hantar dekat group, diorang akan rasa macam alah apa ni tak tengok lah, temis lah, inilah, itulah. So bila kita hantar individual, so dia tahu kita hantar direct dengan dia. Dia akan rasa macam segan kalau dia tak baca, segan kalau dia tak ambil tahu. Betul tak? Sebab kita leader, kita hantar dekat dia, okay ni, tinggal copy paste dia. Kau malas pun aku tak tahulah nak cakap apa lagi. Faham tak? So, benda tu kita dah prepare, benda tu kita dah buat dah untuk personal sale. So, sekarang ni kita akan buat untuk sharing content untuk recruitment. Tapi kita semua ni dah kategori nak naik leader dah. Kategori leader dah, bukan kategori agent macam biasa-biasa lagi. So, sepatutnya masing-masing dah tahu tanggungjawab masing-masing. Tak perlu pun lah nak hantar dekat setiap orang. Leader nak kena hantar ke setiap orang. So refer je lah dekat group tu. Okay, siapa punya turn dia share dekat group, dan lepas tu kita share je lah benda yang dah di share content tu. So kita kurang kerja, orang kata. Tak adalah setiap kali kita je nak memikir nak buat benda tu. Kan? Okay, so boleh tak kita bahagi ikut giliran? Boleh tak? Tapi kita masih dalam kontes kan sekarang ni. So kita start minggu kot. Kontes apa? Kontes yang recruitment punya kontes tu. Posting recruitment tu. So kita, apa kata kita start next week, sebab minggu ni kita settlekan kontes. So saya rasa kontes tu kenalah atas kreativiti sendiri kan. Sebab kontes yang recruitment. IT pun ada buat. So ingatkan apa yalah, kata sebabnya kita start minggu depan lah, sebab minggu ni pun dah Khamis dah. So kita akan start minggu depan. Okay, tapi kita akan satu hari satu orang tu, Khamis Jumaat tu orang yang sama. Itulah sekarang ni kita buka korang punya pendapat. Macam mana by week lah. By week senang kot, sebab dia contoh rasa by week senang kan. Contohlah macam minggu depan Su start. Minggu lagi satu Tia. Lepas tu minggu lagi satu Dayah. So bila Su start dengan Khamis dan Jumaat, konten adalah daripada Su. Okay. So bulan ni kita tak boleh kacau Aini. So kita biarkan dia dulu. Bulan depan baru turn Aini. Nanti akan bagi tahu dia. Okay. So ada berapa orang Kak? Ada empat lah. Dan saya Tia. 4 4. Dengan leader 3 orang lah. 7 lah maksudnya. Okay, so sama-sama buat. Tapi kita akan start dengan AUM dulu. Maksudnya kita start dengan AUM, lepas tu Dayah, lepas tu baru UM dan GM. Kita start macam kita buat macam tu. Maksudnya UM dengan GM pun kena bagi idea juga, tapi ikut sama macam korang, by turn juga. So dia complete set ke Kak? Ayat gambar pun tak kisahlah. Gambar ke TikTok ke tak kisah. Dia ayat-ayat ada gambar ada bahan dia.
betul. Alright. Ya, dah start TikTok ke? Belajar dengan GM ni TikTok. Ni nak cakap dengan GM ni. Ha. Tak, Tia ajak Anis buat TikTok punya sharing. Pinjam-pinjam. Boleh? GM bila nak ajar? GM TikTok. TikTok ni Wah, sebenarnya GM ajar. TikTok ni sebenarnya memang kita tak boleh main belasah je. Okay, sebab TikTok sebenarnya terlalu banyak pantang larang dia. So rugi kalau korang start buat tapi korang tak tahu pantang larang dia, nanti dia akan jadi maksudnya dah ada follower apa semua, drop view. Sebenarnya TikTok akak pun dah kena shadow ban. Kalau perasan siapa yang masuk dekat TikTok akak dah nampak view sangat rendah sebab dah kena shadow ban. Okay, so TikTok ni dia senang nak ban kita tau. Itu yang lecehnya mengenai TikTok. Okay. Tak boleh menjual kan konsep TikTok tu. Sebab apa? Nampak berniaga sangat ke? Konsep TikTok Bukan, tak boleh menjual. akak punya bukan sebab nampak berniaga. Akak punya kena shadow ban disebabkan akak tak tahu benda ni daripada awal. Asal planning akak kan nak suruh Anis yang buat marketing untuk akak. Sebab akak naikkan pangkat Anis untuk buat marketing untuk akak sendiri. Okay, so ingatkan nak naikkan pangkat dia lah asalnya. Lepas tu dia nak buat marketing untuk akak. So sebab tu akaun TikTok akak Anis yang create. Sebab akak tak terfikir pun nak buat TikTok. Akak tahu nak ni, tapi akak cakap dengan Anis, akak malas nak buat video apa semua ni, leceh benda-benda macam ni semua. Akak tak ada masa. Dia cakap macam tu. Sebab tu nak hire dia. So bila hire dia, dia pakai handphone dia. Anis pakai handphone Anis untuk nombor handphone Anis. Okay, masa tu Anis pun tak buat lagi TikTok, tak aktif pun TikTok dia. So bila Anis register TikTok dia sendiri, Anis pakai nombor telefon yang sama. Okay, so itu salah satu rules dia tak boleh satu nombor telefon hanya satu akaun TikTok. Dan TikTok ni sangat kejam, dia tengok email kita tu, tahu tak? Satu handphone ada email number kan? IMEI. Dia kalau dah ban nombor tu akan ban selamanya. Selalunya macam tu TikTok ni. Dia macam Facebook. Kalau dia betul-betul ban tu, macam akak shadow ban je. Kalau dia ban kalau dia ban betul-betul akaun kita, memang kita tak akan dapat balik dah akaun kita. TikTok punya kejam. Kalau Facebook dia masih boleh ada kelonggaran lagi, kita masih boleh merayu ke apa, TikTok tak. Okay, so kena akak plan, akak akan buat kelas TikTok juga. Cuma biar akak yang buat sebab akak dah masuk kelas. Anis boleh buat tapi Anis dia tak masuk kelas. So banyak lagi benda yang dia tak tahu pantang larang sangat. Okay, so biar benda ni sebab tu akak masuk kelas. Sebab bagi akak kalau nak tahu benda-benda tu kita kena berguru. Sebab bila kita tak berguru, kita langgar dia, itu yang jadi penat je. Sebab akak punya kalau ikutkan sebelum ni view dah cantik dah. Rupanya satu lagi tahu tak? Dia yang jadi sebelum tu tak ada masalah pun yang masa Anis pakai tu. Lepas tu tiba-tiba akak rasa macam susah lah sebab bila akak nak masuk kelas tu lah, masa akak nak masuk kelas tu akak nak register kelas. Lepas tu akak cakap nanti bila nak register kelas ke apa ke dia akan guna kita punya handphone, bukan Anis punya handphone. So akak pun suruh Anis tukar. Bila Anis tukar je terus je kat situ. Maksudnya dah nampak dua akaun. Nama akak, akaun yang sama GM Jaja tu dah ada nombor dua, nombor telefon Anis dan nombor telefon akak. So dia terus je jadi macam shadow ban dekat situ, macam orang tak nampak pun kita punya posting. So Anis pun kena benda yang sama. So kat situ kita dah langgar, kita tak tahu kan. So bila lepas tu masuk kelas, bila tu baru tahu, oh ya ke tak boleh benda-benda macam ni. Banyak benda lah. So tak boleh letak nombor telefon, tak boleh letak harga, semua benda tak boleh dekat TikTok. So macam benda tu memenatkan sikit lah yang sebenarnya. Kalau TikTok compare dengan, sebab tu kalau nak buat akan rasa IG paling cepat kita boleh pantang larang kurang. Dia IG ni dia macam Facebook sebab dia sama kan, dia punya ni kan.
So pantang kurang. Kalau TikTok ni banyak benda yang kita nak kena belajar apa semua untuk elakkan daripada terlanggar pantang apa semua tu, ambil masa sikit. Dan sebenarnya kalau korang dah buat konten untuk TikTok, korang akan rasa penat konten TikTok ni sebab video. Dalam bentuk video dan banyak pantang dia jadi macam aduh susahnya lah, rasa letih nak cari idea untuk create benda tu. Tapi still lagi TikTok masih bagus sebab follower boleh ramai gila dekat situ. Kalau Facebook 5,000 je, TikTok memang boleh ratus ribu. Dan kita punya kita boleh kembangkan bisnes kita dengan lebih bagus dekat TikTok. Cuma untuk cepat, pergilah dekat IG untuk cari orang-orang muda macam tu. Okay? So macam Su kena ubah sikit lah Su punya ni, sebab akak tahu Su kalau dekat IG adalah untuk investment UT kan, tapi kalau dekat Facebook adalah untuk insurans. So kena pandai sikit lah macam mana cara nak cari orang muda dekat IG tu dengan takaful. Sebab memang kena ubah dah sekarang ni. Sebab Facebook kita dah tak boleh nak harap sangat untuk recruitment, untuk sale bagus tau Facebook, sebab orang-orang yang dah ada kategori keuangan dah kukuh juga sebenarnya kalau dekat Facebook tu kan. Okay, so dekat situ kita tengoklah nanti macam mana. Okay, so ada apa nak tanya lagi? So kita nak start dengan siapa minggu depan ni? Okay, kita undi. Ya, boleh kot. Ya boleh? Okey juga. So tak nak undi tak payah undi Boleh. Okay, so Tia start dulu. Minggu depan adalah Undi pun Tia. boleh. Lepas Tia, Soraya, lepas Soraya, Dayah. Lepas tu baru kita baru masuk UM dengan GM. Kita So pakai tak group recruitment dulu tu. maksudnya? Grup yang recruitment dulu kat Jana hidup balik. Akak akan Pakai grup yang itulah kan? nanti akak akan masukkan Dayah dekat situ. So kita start dengan grup recruitment untuk akak akan ikan balik grup tu. So grup recruitment tu bukanlah orang kata dia akan hidup pada kami Jumaat je. Okey, maksudnya hari biasa kalau korang ada apa-apa pertanyaan berkenaan recruitment atau tiba-tiba korang ada apa saja yang korang nak bertanya mengenai recruitment, boleh je terus tanya dekat situ, tak ada masalah. Tak semestinya hari Khamis Jumaat saja grup tu akan hidup. Okay, so kita nak motivate each other untuk recruitment punya purpose pun boleh. Kalau tiba-tiba ada idea yang bagus, tiba-tiba nak share dekat situ, boleh share. At least orang yang minggu tu punya tugasan, dia dah nampak dah, oh okay, ada idea baru, kita boleh terus implement. Tak payah pening. So nanti form untuk recruitment tu pun yang baru akan share dekat grup AUM tu. Yelah AUM dengan grup AUM tu lah. AUM dengan leader tu lah. Okay? Ni nama grup ni grup recruitment ke? Grup recruitment lah. Sebab nama dia. Sebab kita orang dah ada AUM DG tu, nanti kan confuse. Itulah. Okay? Budaya tu tak ada kat sini, yang lain semua ada. UM semua ada. So kita akan start grup recruitment tu bukan grup orang kata untuk AUM je. Maksudnya siapa saja ejen daripada JC yang dah start recruit je, kita akan masukkan dia dalam tu. Walaupun dia baru tahun pertama. Contoh macam Dayah dengan Aini bukanlah second year AUM kan. Tapi kita dah masukkan dia dekat dalam grup AUM ni sebab kita nak dia orang praktis. Sebab dia orang dah start recruit. Bila dah start recruit tu, kita praktis lah untuk jadi leader kan. Persiapan untuk jadi leader tu. Okay? So ada apa lagi nak tanya? Tak ada So Tia okey? Apa? Akak. Tapi soalan dia punya tu hilang-hilang. Apa benda? Nak tanya. Apa Dayah? Terbang robot dia tu. Dayah, type lah Dayah.
Kesian aku dengar robot tu teruk benar. Kau masuklah Unify kat kampung kau tu Dayah. Yang link tadi tu, link survey tadi tu, boleh share dengan grup kita lah. Boleh. Kita share untuk semua untuk yang nak buat recruitment tu. Nanti ni apa benda Dayah? Type lah Dayah. Tak dengar kau punya suara hilang-hilang tu. Tengok Anis bagi apa? Anis bagi apa tu? Bagi tahu ni, puan ada seorang berminat ni, perempuan tapi tak letak nama. Tapi letak nombor telefon. Nampak? Semalam akak ada buat tau. Akak hantar dekat DM Facebook, akak buat 30 akak DM dekat Facebook lah, akak hantar link tu, lepas tu akak ada share ayat lah. Akak share ayat, nanti akak share juga dekat grup AUM tu. Okay, so akak share ayat tu, lepas tu akak letak link tu, akak minta kerjasama untuk isi. So Anis cakap ada seorang dah reply yang kata berminat, tapi ada nombor telefon. So kita boleh call dia untuk ajak dia join kita punya T-Boss. Nampak tak? So hari ni kami Jumaat, buatlah untuk tu, kita share terus link tu. Kalau dia cakap macam ni, Anis tulis nama individu yang memberikan link ini. Boleh? Untuk soalan seterusnya tu. So korang kena perkenalkan nama lah, sebab macam akak pun letak nama saya Syazalifah Syahmi'i daripada Great Eastern Takaful. So dia tahulah nama korang. Okey tak? Okey tak Tia? Dayah okey Tia? Oi Tia, unmute. Hari tu ada satu ayat yang Tia bagi Anis. Dah bagi? Ada satu ayat untuk kita letak. Jaya, nanti Tia cari jap. Okey. Tia bagi ni bagi ayat tu dulu, nanti suruh Anis buat. Jap, akak cakap tunggu ayat daripada Anis. Okey, so Tia share dengan dia ayat tu. Okey, so tak ada apa dah kan? Dayah, kau nak tanya apa tadi Dayah? Kau tak ada ikut lagi? Sekejap tengah cari. Okay. Oh Dayah. Okay. Seksa Dayah duduk kat kampung tak ada line. Dayah dah tukar robot. Itulah. Tak tahu bila boleh rentasnya. Okey Dayah, apa nak tanya Dayah? Dah keluar. Seksa betul lah si Dayah ni. Okey, tak apa. So, ambil gambar. Sebelum berakhir, okay Tiam. Datang pula. Okey. Dayah, kau tak boleh buka kamera Nanti mati Okey, cepat ambil gambar. 1, 2. Dayah. Okey, ready 1, 2. Dah dia pegang kepala pula si Dayah ni. Dayah duduk diam-diam Dayah. Kau dah lah macam robot. Duduk diam-diam tangan tu. Okey, diam. Tangan tu diam. Okey, 1. Senyum Dayah. Okey dah. Kelakar lah Dayah ni. Dah macam Teletubbies pun ya. Aduh, hai. Okey, dah Dayah. Dah senyum dah. Okey, so kita akhiri kita punya meeting dengan surah Wal-As. Okay, bye.